Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 ingin berkongsi dan membentangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Amirul Hakim bin Zon, Yamini Yusrah binti Azlan, Muhammad Ashraf bin Muhammad Zahir, Zamil Aiman Syami bin Zamzuri, dan Amir Firdaus. Okey, baik. Kita akan pergi ke pendahuluan dulu. Okey, baik. Saya akan jelaskan maksud apa itu ICT. ICT ialah akronim untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Istilah ini merujuk kepada teknologi pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpul, menyimpan, mengendalikan dan menghantar data. ICT terdiri daripada banyak teknologi berbeza seperti pengkerasan, contohnya komputer dan peranti rangkaian, perisian, contohnya aplikasi dan sistem pengendalian, dan teknologi komunikasi, contohnya internet, telefon bimbit dan rangkaian komputer. ICT memaju kemajuan sosial, ekonomi dan budaya. ICT membantu sektor perniagaan menjadikan operasi lebih cekap, membolehkan produk dan perkhidmatan menjadi lebih inovatif, dan memudahkan akses pada pasaran global. ICT dalam pendidikan membolehkan lebih banyak sumber pembelajaran, membolehkan pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan interaksi antara pelajar dan guru. Dalam sektor kesihatan, ICT membantu diagnosis perubatan, pengurusan data, pesakit dan teleperubatan yang meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan di mana-mana. Selain itu, cara kita berinteraksi, bersosial dan mengakses maklumat dalam kehidupan seharian juga dipengaruhi oleh teknologi maklumat. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian evolusi dan pengglobalan teknologi. Seterusnya, saya akan menjelaskan definisi bagi evolusi teknologi. Perubahan dan perkembangan teknologi dari semasa ke semasa dikenali sebagai evolusi teknologi. Ia termasuk inovasi penemuan baharu dan kemajuan dalam pelbagai bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, tenaga dan pengangkutan. Antara lain, perkembangan teknologi selalu melibatkan penciptaan penyelesaian baharu pada isu semasa serta peningkatan prestasi, kecekapan dan kefungsian. Definisi bagi globalisasi teknologi pula ialah proses di mana teknologi, pengetahuan dan inovasi tersebar di seluruh dunia melalui perdagangan, pelaburan, kerjasama dan pertukaran data dikenali sebagai globalisasi teknologi. Ini membolehkan negara lain menggunakan teknologi yang dikembangkan di satu negara. Dengan globalisasi teknologi, ekonomi dan masyarakat setiap negara telah menjadi lebih rapat satu sama lain yang membolehkan pemindahan teknologi yang lebih pantas dan meluas. Baiklah, berikut adalah sektor-sektor industri yang mengikut perkembangan ICT ataupun teknologi. Antaranya ialah pembinaan, pertanian, Artificial Intelligence dan Internet of Things ataupun IoT, teknologi maklumat, teknologi pengangkutan serta teknologi komunikasi dan media. Seterusnya, saya akan terangkan impak di setiap industri tersebut. Yang pertama, impak terhadap bidang pertanian dan makanan. Antaranya ialah membantu penyelidikan dalam menghasilkan ciptaan baru, memaksimumkan keuntungan, meningkatkan pendapatan petani, menggalakkan operasi komersil berskala besar, mengoptimumkan hasil dan penjimatan kos operasi. Yang kedua ialah impak terhadap bidang pengangkutan. Antaranya ialah menjimatkan masa perjalanan, memudahkan urusan masyarakat, penjimatan kos, mengurangkan pencemaran udara dan mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey. Yang ketiga ialah impak terhadap bidang teknologi maklumat. Antaranya ialah meningkatkan pengetahuan am, menjimatkan masa dalam pelbagai urusan, menjimatkan kos serta meningkatkan produktiviti dan kualiti. Yang ketiga ialah impak terhadap bidang pembinaan. Antaranya ialah menyiapkan projek dalam masa yang singkat, produktiviti dan kualiti projek yang baik dan menjimatkan masa dan kos. Yang kelima ialah impak terhadap bidang kecerdasan buatan dan internet benda. Antaranya ialah mengurangkan tenaga kerja sumber tenaga manusia,
mempercepatkan peralihan negara kepada sistem penyimpanan data awam ataupun cloud storage, dan perkhidmatan awam automatik. Yang keenam, impak dalam pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan media. Antaranya ialah penyebaran maklumat lebih cepat dan pantas, menjimatkan masa, mengenali antara satu sama lain, dan kaedah yang mudah. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian pertama rukun negara 31 Ogos 1970, tahun ke-13 kemerdekaan. Antara isi kandungan bahagian pertama ialah menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk dan mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Samping itu, memelihara satu cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Dan akhir sekali, membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains teknologi moden. Okey, seterusnya, saya akan menceritakan tentang evolusi ICT di Malaysia. Dr. Muhammad Awanglah, salah seorang ahli lembaga pengarah OUM, memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada ketika itu, beliau merupakan ahli akademik Fakulti Elektrikal Elektronik di Universiti Malaya. Dr. Muhammad Awang Dr. Muhammad Awanglah telah membuktikan hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS, iaitu Malaysian Institute of Microelectronic System. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia ataupun RANCOM dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Awanglah. Universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Ianya terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Tumpuan awal penggunaan RANCOM ialah pada mel dan forum elektronik. MIMOS mengendalikan projek rangkaian jaring sebagai projek pembangunan utama dalam rancangan Malaysia ke-6. Jaring yang dihubungkan dengan banyak institusi penyelidikan dan akademik serta agensi kerajaan dan swasta di Malaysia. Bermatlamatkan terutamanya untuk menyokong aktiviti pendidikan, penyelidikan dan komersial. Jaring juga dihubungkan kepada rangkaian internet antarabangsa. Pada bulan Jun 1994, jaring bergerak dengan lebih cemerlang lagi dan internet boleh diakses melalui nodnya yang ditempatkan di seluruh negara. Nod jaring pada masa tersebut ditempatkan di 16 buah bandar utama di Malaysia, iaitu di Damansara, Petaling Jaya, Shah Alam, Bangi, Melaka, Seri Gading, Johor Bahru, Ipoh, Pulau Pinang, Alustar, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur. Ini membolehkan lebih ramai pengguna mencapai jaring internet dengan panggilan telefon tempatan. Negara menggunakan kemudahan ini pada akhir tahun 1992. Keahlian jaring dikategorikan kepada pelajar, orang berperseorangan dan organisasi. Orang perseorangan dan pelajar hanya boleh mengakses internet melalui talian dial sahaja, sementara organisasi boleh mengakses melalui talian dial atau litar suara. Keahlian jaring di sepanjang tahun 1994 meningkat kepada 1,693 ahli individu dan 254 syarikat. Dalam tahun 1995 pula, jaring ditingkatkan keupayaan bagi menampung pertambahan keahlian dan penggunaan serta mengurangkan kesesakan aliran trafik. Tumpuan utama ialah mengukuhkan prasarana tulang belakang jaring melalui tambahan nod, talian di antara nod dan peningkatan kelajuan beberapa talian suar serta bilangan talian dial. Untuk membuka peluang yang lebih luas pada umum, jaring telah memeteraikan memorandum persefahaman ataupun MOU dengan beberapa syarikat pembekal perkhidmatan akses jaring ataupun JASP pada 1 Ogos 1996. Ia memudahkan orang ramai mendapat khidmat sokongan bagi mengakses internet.
Seterusnya, pada tanggal 9 November 1996, jaring telah menandatangani perjanjian persefahaman dengan Asia Internet Holding ataupun AIH dari Jepun bagi mempertingkatkan perkhidmatan internet untuk pengguna tempatan dan Asia Pasifik. Rangkaian yang dinamakan jaring Airborne ini memudahkan pengguna internet menghubungi laman web di rantau Asia. Hubungan tersebut menyediakan akses lebih cepat dan secara terus bagi pengguna kepada negara-negara Asia yang dihubungi dengan Airborne. Pada bulan Mei 1999, jaring mula menawarkan perkhidmatan perayaan antarabangsa yang meliputi lebih 150 negara. Pada 11 Jun 1999, jaring menempa sejarah dengan pemasangan talian antarabangsa berkelajuan 45 Mbps yang merupakan talian pertama seumpamanya di rantau ini di luar Jepun. Talian ini dipasang mengambil sempena persidangan internet terbesar di Asia, Inet 99. Selanjutnya, pada akhir tahun 1999, jumlah keahlian jaring meningkat melebihi 100,000 orang dengan jumlah pengguna dianggarkan melebihi 300,000 orang. Bagi menampung pengguna yang semakin meningkat dan semakin memerlukan perkhidmatan terbaik, maka pada 1 November 1996, Telekom Malaysia Berhad telah memulakan perkhidmatan TMNet sebagai pembekal perkhidmatan internet ISP. Kedua Malaysia setelah mendapat lesen daripada pihak kerajaan sehingga akhir 2000. Di antara syarikat-syarikat lain yang turut menyediakan perkhidmatan ISP di Malaysia ialah Maxis Communication Berhad, Digi Telecommunication Sdn Berhad dan Time.com Berhad. Konsep hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi saling berinteraksi dan menjadi saling bergantung dalam kehidupan seharian. Teknologi mempengaruhi cara kita bekerja, komunikasi, belajar dan bersosial. Sebaiknya manusia juga mempengaruhi perkembangan dan adaptasi teknologi sesuai dengan keperluan dan aspirasi mereka. Ketergantungan antara manusia dan teknologi terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap perkembangan teknologi. Seiring dengan perubahan teknologi, manusia terus mengembangkan inovasi, menciptakan solusi baru dan mengadaptasi cara-cara baru untuk memenuhi keperluan dan aspirasi mereka. Hubungan dinamis antara manusia dan teknologi menciptakan potensi untuk inovasi dan perubahan positif dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya, perkembangan teknologi memiliki dampak psikologis dan sosial terhadap individu dan masyarakat. Misalnya, penggunaan media sosial dan perangkat digital dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, interaksi sosial dan pola komunikasi manusia. Selain itu, teknologi juga dapat mempengaruhi dinamika sosial, struktur pekerjaan dan pola konsumsi dalam masyarakat. Hubungan manusia dan teknologi terbahagi pada tiga, iaitu teknologi, komunikasi dan media dapat memudahkan hubungan dalam kehidupan seharian, contohnya seperti maklumat berkaitan perkara-perkara yang mustahak. Nombor dua, pembinaan. Teknologi baru sentiasa mengubah fungsi peralatan pembinaan, sebagai contoh komputer komprehensif, pencetak 3D, robot autonomi dan teknologi hijau, semuanya menyediakan fungsi baru untuk pembinaan. Nombor tiga, pertanian dan makanan. Untuk proses pertanian, contohnya seperti drone digunakan untuk mengambil gambar imej tanaman, dan imej ini boleh dianalisis untuk mengesan penyakit pada pokok dan mengawal serangga rosak, dan digunakan sebagai alat pembacaan menggunakan drone. Perkembangan teknologi maklumat komunikasi di Malaysia pada tahun 1805 melalui akhbar, pada tahun 1874 melalui telefon, pada tahun 1937 melalui radio, dan 1936 dah start untuk televisyen, pada tahun 1966 melalui komputer,
dan pada tahun 1985 melalui telefon bimbit, dan pada tahun 1987 dah mula untuk melalui internet. Keburukan keselamatan. Nombor 1, data maklumat pengguna boleh dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Nombor 2, terdedah dengan budaya negatif, terpengaruh dengan budaya luar, merosakkan minda masyarakat. Nombor 3, maklumat tidak tepat. Terdapat pengguna internet menyebarkan fitnah dan maklumat tidak tepat kepada pengguna yang lain melalui laman media sosial. Nombor 4, melalaikan. Pengguna laman sosial yang berlebihan tanpa kawalan memberi kesan buruk kepada masyarakat. Kebaikan. Nombor 1, maklumat mudah diperolehi, mempercepatkan banyak urusan manusia. Nombor 2, mudah untuk memudahkan dan meringankan beban kerja. Nombor 3, menghubungkan sesiapa sahaja walaupun di mana dan pada setiap masa. Nombor 4, promosi. Dapat membantu organisasi atau individu mempromosikan produk dan perkhidmatan. Nombor 5, pendidikan atas talian, interaktif dan menyeronokkan. Nombor 6, menjimatkan masa seperti urusan semakin mudah seperti e-banking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yamini Shramita Aslan. Nombor matrik saya VA23011. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau dipanggil ICT. Etika dan peradaban. Etika adalah prinsip moral atau tingkah laku yang harus diingat untuk dijadikan sebagai pedoman hidup seseorang. Dan bagi peradaban pula adalah ia merujuk kepada kebudayaan atau kemajuan dalam peringkat kehidupan manusia yang bertamadun. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan perkara yang sering dilakukan dalam penggunaan ICT dan yang boleh menyalahi etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang pertama adalah hak peribadi. Hak peribadi berkenaan dengan mendedahkan dan berkongsi masalah peribadi di media sosial. Seterusnya, mengganggu isu peribadi orang lain dengan menyebarkan di laman sesawang ataupun di media sosial, di platform media sosial. Hal ini akan memberi ruang kepada orang yang berniat tidak baik untuk memfitnah ataupun menyebarkan aib anda di media sosial. Dia akan menimbulkan kesalahfahaman dan juga pergaduhan di dalam laman web atau internet. Yang kedua adalah plagiarism. Plagiarism adalah perkara ini sering dilakukan di kalangan pelajar maupun bisnes ataupun perniagaan. Yang kedua adalah plagiarism. Plagiarism ini adalah meniru atau mengambil hak cipta orang lain untuk dijadikan hak cipta sendiri tanpa izin. Ini sering dilakukan kepada golongan para pelajar dan juga dalam bidang pekerjaan yang berkaitan. Isunya adalah yang pertama, salin atau tampal karya yang ada di internet dan mengatakan bahawa karya itu adalah karya anda, ataupun yang mengatakan penulisan itu adalah penulisan anda sendiri tanpa campur tangan pihak yang lain. Yang kedua, menggunakan idea orang lain tanpa izin penulis atau karya yang asal. Ini sering dikaitkan, keduanya sering dikaitkan dalam penggunaan penulisan buku, novel ataupun penulisan e-book pada masa kini. Bagi salinan dan tampal karya atau penulisan, ini sering diguna pakai bagi pelajar-pelajar di Malaysia. Ia akan menyalin atau mengambil nota-nota yang ada di internet untuk ditampal ke dalam tugasan mereka supaya memudahkan kerja mereka. Hal ini akan menyebabkan berlakunya
pengambilan hak cipta. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan ini termasuk dalam kategori jenayah. Penipuan yang dikatakan adalah memanipulasi data yang sedia ada atau data yang ada untuk kegunaan peribadi atau kegunaan yang lain. Hal ini adalah salah satu salah laku jenayah kerana mengambil data dan menukar data tersebut tanpa izin dan tanpa bukti kebenaran yang benar atau sahih. Ini juga akan menyebabkan pencerobohan data. Pencerobohan data yang sering dikatakan sebagai scammer atau scam di internet seperti panggilan LHDN yang mengatakan anda mempunyai denda dan perlu membayar di sesebuah akaun, sedangkan anda tidak mempunyai apa-apa denda, tetapi mereka memberi nama dan juga IC sebagai bukti yang anda mempunyai denda tersebut di dalam sistem LHDN. Seterusnya adalah penyebaran berita dan berita palsu ataupun maklumat yang tidak sahih. Ini sering dilakukan di dalam media-media sosial atau platform-platform yang berkaitan seperti blog, Instagram dan tetapi tidak sering dimuat naik. Yang keempat adalah penyebaran berita palsu ataupun maklumat yang tidak sahih atau yang tidak pasti. Ini sering dikaitkan dengan penggunaan aplikasi di dalam telefon bimbit dan laman web. Sebagai contoh, laman web blog ataupun Instagram dan juga TikTok. Ini akan memberi impak yang sangat besar terhadap negara, terutama terhadap isu-isu sensitif yang disebarkan tanpa bukti dan tanpa kesahihan yang sah. Ini akan mencetuskan kesalahfahaman dan juga pergaduhan di dalam internet. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan beberapa etika yang perlu dipatuhi dalam penggunaan ICT. Yang pertama adalah sentiasa berkomunikasi secara berhemah semasa dalam talian. Hal ini kerana kita perlu menggunakan perkataan atau percakapan yang tidak menyakitkan atau memberi maksud yang sensitif terhadap orang lain kerana akan menimbulkan kesalahfahaman ataupun pergaduhan berkenaan isu-isu yang telah dibincangkan. Jadi kita perlu berkomunikasi secara jelas dan secara terang supaya tidak ada kesalahfahaman yang berlaku atau perselisihan faham semasa di dalam talian. Yang kedua adalah penggunaan komputer ataupun telefon bimbit ataupun peranti ICT yang lain tanpa izin. Ini boleh dikategorikan kepada dua, umum ataupun peribadi. Kalau secara umum, saya boleh jelaskan berkenaan dengan Chromebook hak milik kerajaan yang tidak boleh diakses sebarangan tanpa izin guru ataupun pegawai yang bertugas. Ianya hanya boleh diakses semasa mempunyai proses pembelajaran dan pengajaran berlaku dan perlu mengikut perintah atau peraturan yang telah ditetapkan oleh guru ataupun pegawai tersebut. Ini kerana mungkin akan berlakunya vandalism ataupun pencerobohan data. Seterusnya kepada peribadi berkenaan dengan peranti ICT secara persendirian. Berkenaan jika kawan-kawan atau rakan-rakan kita hendak menggunakan peralatan kita atau peralatan peribadi kita, hendaklah meminta izin kerana dikhawatiri ada beberapa data yang terlupa atau belum sempat di-save atau disimpan dan akan menyebabkan kehilangan data ataupun pencerobohan data, terutama kepada data-data peribadi yang penting seperti password atau kata laluan, kata penggunaan, nama pengguna dan juga email.
Ini akan menyebabkan berlakunya pencerobohan data dan juga penyebaran data secara meluas. Selain itu, kita juga perlulah sentiasa menghormati hak dan privasi atau hak peribadi orang lain. Jika ingin meminjam, kita perlu meminta izin supaya mereka sempat atau boleh melindungi data-data mereka juga. Ketiga adalah tidak menceroboh atau menyebarkan virus yang boleh menyebabkan sistem yang digunakan terkendala atau rosak. Ini sering dikaitkan dengan penggodam atau sistem godam atau cyber security. Cyber security bermaksud adalah salah satu jenayah yang melibatkan jenayah-jenayah di dalam maya atau cyber. Ini sering dikaitkan dengan penggodam yang mempunyai niat yang tak baik atau sengaja bertujuan untuk menceroboh atau menyebarkan data supaya komputer atau sistem yang anda gunakan tergendala ataupun rosak, dan juga untuk menceroboh data-data peribadi yang sedia ada di dalam komputer ataupun di dalam sesebuah sistem. Yang keempat adalah sentiasa menggunakan teknologi dengan berhemah dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Yang pertama, ini dalam konteks ini adalah kita perlu menghadkan masa dan juga menghadkan masa penggunaan teknologi atau menghadkan masa penggunaan peranti-peranti ICT. Bergantung kepada beberapa sebab. Antara sebabnya adalah kesihatan. Dia akan mengganggu kesihatan mata dan juga otak. Jika kita menggunakan teknologi atau peranti ICT atau apa-apa teknologi secara berlebihan, ini akan menyebabkan kita menjadi malas dan juga terlalu bergantung terhadap teknologi. Seperti melakukan tugasan atau assignment perlu menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Tetapi jika untuk menimba ilmu atau melakukan sesuatu pekerjaan sebagai rujukan, boleh digunakan teknologi ini atau internet untuk mengambil bahan atau membaca bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zaman Ahmad Syamim Mizamzuri, nombor matrik VA23017. Saya ingin mengulaskan tentang ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional ICT Information and Communication Technology adalah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesepaduan nasional sesuatu negara melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, perkataan tapak merujuk kepada platform atau infrastruktur yang digunakan untuk mencapai matlamat tersebut. Tujuan tapak ICT Pengukuhan Kesepaduan Nasional adalah untuk menggunakan keupayaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kesedaran, toleransi dan kerjasama antara warga negara untuk mencapai kesepaduan nasional. Ini termasuk dalam banyak perkara seperti membantu orang daripada segi kelompok masyarakat, bercakap antara satu sama lain, menggalakkan kebudayaan yang lebih inklusif, menyebarkan maklumat yang mengukuh persatuan dan meningkatkan akses yang sama rata kepada layanan awam untuk semua warga negara. Okey, seterusnya saya akan memberi tujuan dan implikasi ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman toleransi antara warga negara terhadap keagamaan, budaya, etis dan agama. Kedua, membangunkan platform komunikasi dan kolaborasi yang memfasilitikan dialog antara pelbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang memperkuatkan persatuan dan meningkatkan kesedaran yang penting akan kesepaduan nasional. Okey, seterusnya implementasi. Membangunkan platform dari dan dalam aplikasi khususnya mempromosikan kerjasama lintas budaya dan toleransi. Ketiga, pelatihan dan pendidikan untuk memperkuatkan kesedaran antara kesepaduan nasional melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menguatkan pengawasan terhadap pengguna media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan
sepaduan nasional. Okey, seterusnya tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaat ICT untuk pengukuhan kesepaduan nasional termasuk masalah privasi data, kenjang digital dan penyebaran konten merugikan di dunia maya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, teknologi juga dapat menjadi peluang yang memperkuatkan kerjasama dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Amir Firdaus, nombor matrik VA 23015. Baiklah, saya ingin membentangkan kepada kamu semua tentang isu semasa. Isu semasa mengenai teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi teknologi maklumat di kalangan masyarakat ini kita dapat lihat masa kini adalah zaman viral. Setiap masa apa benda yang berlaku viral. Orang upload sana sini. Apa yang terjadi kita dapat lihat. Jadi seterusnya ianya mudah mendapatkan data. Ya, jelas di hujung jari sahaja kita dapat sahaja data ataupun info-info yang kita nak. Seterusnya, yang terakhir sekali, teknologi maklumat di kalangan masyarakat ni berpengaruh besar dalam pelbagai aspek, terutama dari segi aspek ekonomi maupun politik. Seterusnya, hate speech. Hate speech ini adalah kata-kata atau ucapan yang berunsurkan kebencian. Tujuannya adalah bagi meluahkan rasa tidak puas hati dan ingin menjatuhkan seseorang atau sesebuah kelompok. Contohnya yang berlaku di media sosial, kita sendiri dapat lihat apabila seseorang itu tidak suka konten seseorang, dia mudah untuk memberikan komen yang jahat, memberikan komen yang tidak, orang kata, enak dilihat di mata masyarakat. Kesannya adalah dapat melahirkan sikap membuli dan seterusnya merosakkan perpaduan antara masyarakat. Jenayah cyber. Jenayah cyber ni adalah kepakaran dalam komputer atau apa-apa jenis gadget yang mempunyai internet. Ianya juga perilaku yang berniat jahat menyebabkan mangsa menderita sebab penipuan dan kerugian yang dihadapi. Tujuan jenayah cyber ini adalah ingin mengaut keuntungan serta menggodam sistem atau peranti bagi kepentingan diri sendiri dan merosakkan imej seseorang. Contohnya, menggodam maklumat data ataupun memberi ataupun menyebarkan malware ataupun virus. Kesannya adalah dapat kesannya adalah boleh muflis, mengakibatkan muflis kepada seseorang kerana telah digodam ataupun telah dihack akaun mangsa tersebut. Dan terakhir sekali adalah dapat menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Ini saya tekankan kerana mangsa mungkin telah berasa maruah diri itu telah dicala ataupun mangsa tersebut telah rasa sangat-sangatlah ditipu kerana menderita akibat jenayah cyber. Seterusnya, bagi isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi adalah fake news ataupun berita palsu. Ianya adalah propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat
salah penyebaran maklumat yang salah atau olok-olok secara sengaja. Contohnya, menaburkan fitnah pada individu atau sesebuah organisasi melalui media sosial serta berkongsi perkara-perkara yang tidak ada bukti ataupun kenyataan yang tidak ada berlandaskan ilmu pengetahuan yang tidak sahih. Akhir sekali, contohnya adalah memanipulasi sumber maklumat bagi mengancam masyarakat. Seperti contoh apa yang dikatakan esoknya banjir, dia pergi berkongsi tiba-tiba padahal tiada sebarang info daripada Kementerian Alam daripada kaji cuaca kan, tak ada apa-apa sebarang info. Dia telah memanipulate maklumat untuk mengancam masyarakat. Dan akhir sekali, bagi isu semasa yang kita dapat lihat adalah teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Kecerdasan buatan AI ini adalah teknologi yang membolehkan komputer dan peranti digital untuk belajar membaca untuk saya tak nampak ke sini. Sekejap. Maafkan saya, sambung. Membaca, menulis, mencipta dan menganalisis. Tujuan teknologi ini adalah suatu sistem dibina bagi memudahkan cara kerja manusia dalam pelbagai bentuk teknologi internet. Seperti contoh, ChatGPT, Assistant Virtual, AV, Virtual Reality dan Search Engine. Kesan daripada teknologi kecerdasan buatan AI adalah dapat membina negara yang maju, melahirkan individu yang kreatif, memudahkan menyelesaikan masalah serta mengesan plagiat dan terus mencegah plagiat. Jadi, apa perkara yang saya dapat simpulkannya adalah, maafkan saya sekejap. Jadi kesimpulannya adalah teknologi maklumat dan komunikasi merupakan realiti kehidupan. Ia dapat menjadi satu platform yang memudahkan pelajar menyiapkan tugasan mereka. Ianya juga boleh disalahgunakan. Ianya perlu dipelajari dan dikuasai serta dimanfaatkan untuk kebaikan. Dan akhir kata, pengguna teknologi maklumat dan komunikasi perlulah bijak dalam menilai dan memahami cara kerja yang betul dan isi kandungannya. Sekian, terima kasih.